Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali bersama saya Syahril dan juga Hani Muhili. Hari ini malam ini kita bakal bawakan kepada anda sekali lagi perkabaran khas dan juga semasa mengenai kes kehilangan pesawat MH370 yang hilang. Sebentar lagi kita bersama dengan wartawan kami di Hotel Sama-Sama KLIA, Farhana Azwani, yang akan membawakan perkembangan terkini dari Hotel Sama-Sama sebentar lagi. Sebelum itu, perkembangan terbaru. Dua pesawat mencari dan menyelamat Vietnam mengesan dua tumpukan besar tumpahan minyak di kawasan laut. Dan kesan berukuran 10 hingga 12 batu itu berkedudukan 500 meter antara satu sama lain. Pihak berkuasa Vietnam telah menghantar bot mencari dan menyelamat di kawasan berkenaan. Demikian menurut laporan agensi berita AFP yang memetik laporan stesen TV kerajaan Vietnam VTV. Ya, baik. Nampaknya Halim, kita sudah pun mendapat isyarat akan kita Farhana sudah pun bersedia di mana? Di hotel. Di Hotel Sama-Sama KLIA. Jadi Farhana, boleh dengar kami di talian ketika ini, Farhana? So basically, Farhana? Terima kasih rakan penyampai. Terkini di Hotel Sama-Sama KLIA, satu sidang media bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan juga pihak Jabatan Penerbangan Awam Malaysia sedang berlangsung. Jadi untuk mengetahui perkembangannya, kita terus bersama sidang media tersebut. agency like BT and also Peninsula, which means cover the Malacca Strait, Penang. That is part of the SOP because we have found put our effort on the South China Sea and we extend into the west coast of Peninsula. So are we getting Thailand to help? Or Indonesia? Not at the moment. Not at the moment because it happens in the sea between us and Vietnam. We got cooperation from the Vietnamese authority. Also, we got cooperation, as mentioned by the Honourable Prime Minister this evening. Also, we have got cooperation from Singapore to Singapore. So we extend the area of our search bigger now. And if we need to get help from the Indonesia, we will do that. But now belum lagi. Not yet. We never hear about that, but the US authority have volunteered to send one aircraft to do search together with our aircraft, and we are coordinating with them so that they know it. Yeah. There will be a conflict found somewhere. That no, that's not confirmed yet. That's not confirmed yet. At least the Vietnamese authorities inform you about this discovery. No. They are not informed. Yes, I read from the news. For the news, the media, but there is no official. Have you guys asked them? Yes, we asked them. And they They haven't replied yet. There's no reply yet, lah. Reply yet. So for your information, the search is still on even at night time, and we are deployed our aircraft to do it until now. So how difficult is it? It's night. Malam. Even pagi tadi tu kita tak gerakkan. Jadi tak siang lagi. So how aircraft that we deploy for night search are well equipped with night search capabilities. So yes, it is not easy, but it is possible with a proper night equipment for the night system that can be done. Is there any commitment by your side, sir, that you will continue with the search and rescue mission non-stop for maybe at least 48 hours, 6 hours? This is our commitment. The search will go around the clock, and until the decision made that the search to be called off. But at this point of time,
our asset been prepared, and in fact, as we speak now, there are a few aircraft doing search and rescue. Search over the sea now. Sorry, sir. Can I just confirm? Is it because the Vietnamese authorities say that they lost contact just before the plane entered Vietnamese airspace? So is the plane lost in Malaysian airspace or Vietnamese airspace? Can you just clarify that? When we lost the contact on radar airspace, it was a beam area called Igari. That's border of the airspace line to divide the responsibility of Vietnam to the north and Malaysia to the south. So we lost the contact at that particular place. So wherever the aircraft, we don't know. This is where the search is been done in that particular area this morning. Expanded it bigger area in the afternoon and the bigger area by tomorrow morning. So that means, sorry, I just need this one. So that means that you're not sure whether it lost in the Vietnamese airspace or Malaysian airspace. Because if we are sure, we will see it. We are already got the aircraft. We cannot detect the aircraft. Yeah, the aircraft. But we are very sure that the disappearance will be around on the sea. It won't. Okay, I got to repeat again. The Vietnamese authority is doing the search in their area, and we are doing search on our area. Yes, we have yes. The Italian media is reporting that someone whose name is on the manifest, Luigi Moraldi, says that his passport was stolen. He is currently in Bangkok. Do you have any news about this? No, we don't use any. Basically, we have it, but that one still under the authority, and we don't know the individual. And can you tell us how much is being done to search the CCTV footage in the airport here and look at the records of the baggage that went in? I mean, people are suspecting foul play because it was such a sudden disappearance of the aircraft. How much are you checking on this side? On the security side, I think we cannot reveal too much. This is security, but rest assured that we have relooked at the CCTV. We have relooked at all the recordings pertaining to the baggage of the passengers on board the aircraft, and so far we are satisfied. We cannot reveal too much on aviation security. That you have to respect that. The passport was stolen. Does it mean that it could also mean that some terrorism is involved because someone's passport was stolen and they imported the plane using stolen passport? I think these are reports. This report will need to basically confirm. So as far as it's concerned, right now it's just a report. And I know the authorities that we are working with all the embassies, looking at foreign embassies, to ensure that we can confirm the report. We must realize on this incident, flight 370, there's no speculation that it's begun very, very early this morning. And guess what? Every speculation was squashed. So we seem to be living by speculation now. So I think let's leave the authorities to do its work. So can we say that you're ruling out any possibility of terrorism? We're not ruling out anything. We are not ruling out anything. In so many hours, but no any authorities confirm that they received any rescue signal or SOS signal? No any authorities received? No, we don't receive any. Okay, just one. The next press conference will be 9 o'clock tomorrow morning here. But if there's any development in this episode, in this incident, we will call the meeting immediately in this room. We give you 1 hour notice. So if not, we will see you 9 o'clock tomorrow morning. Thank you. Bye.
Jadi setakat itu dulu perkembangan yang boleh kami kongsikan dari Hotel Sama-Sama KLIA. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Okey, baik, terima kasih Farhana. Secara jelasnya, gerakan mencari dan juga menyelamat pesawat MH370 diteruskan pada waktu malam. Yes, saya tertarik dengan apa yang dikatakan pada hujung tadi. Kalau tiada sebarang keputusan ataupun sebarang orang kata perkhabaran diketahui, 9 pagi esok mereka 9 akan pagi esok sidang media akan diadakan sekali lagi di hotel sama, di Hotel Sama-Sama di KLIA. Bagaimanapun sekiranya ada perkembangan terkini lebih awal daripada sebelum 9 pagi esok, pihak berkuasa akan memaklumkan serta-merta kepada pihak media dan kami akan bawakan perkembangan terkini dan terbaru mengenai kehilangan pesawat MH370 milik Malaysia Airlines. Juga diberi jaminan bahawa operasi dan menyelamat diteruskan meskipun pada waktu malam kemungkinan agak sukar sedikit, Syahril, tetapi ada sistem pada pesawat yang digunakan untuk operasi itu yang membolehkan operasi dijalankan pada waktu malam dan pihak berkuasa Vietnam juga memberi jaminan komited untuk meneruskan operasi sama pada waktu malam juga. Kita akan sama-sama nantikan. Kalau kita lihat tadi, ramai pimpinan-pimpinan kita sudah pun berada di sana, termasuklah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi dan juga pengerusi DCA pun ada di sana. Maksudnya mereka semua sedang menanti maklum balas terkini setelah perkembangan telah pun kita sama-sama nantikan, dan insya-Allah kami di RTM akan bawakan perkabarannya kepada anda. Baik, kita nak kongsikan juga insiden kehilangan pesawat MH370 milik Malaysia Airlines awal hari ini sebenarnya tidak menjejaskan operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ya, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jauhari Yahya, tiada sebarang pembatalan jadual penerbangan. Bagaimanapun pengurusan MAS menyediakan ruang di Anjung Tinjau di Aras 5 KLIA untuk mengumpulkan semua anggota keluarga penumpang yang terlibat bagi memaklumkan perkembangan terkini. Ya, setakat 3 petang tadi 80% anggota keluarga penumpang telah dimaklumkan oleh MAS berhubung perkembangan terkini kehilangan pesawat itu. Dan dalam sidang media yang turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Ahmad berkata sebuah pasukan ditubuh bagi mengumpulkan dan memberi maklumat terkini kepada keluarga penumpang. Baik, MAS menyiarkan senarai penumpang Malaysia dan kru MH370 yang hilang semasa penerbangan menuju ke Beijing. Jadi kita saksikan berikut ialah senarai penumpang dan kru penerbangan tersebut.
Baik, itu antara senarai nama penumpang yang telah pun dikeluarkan oleh pihak MAS. Dan ya Hanim, saya menjengah di laman maya, pastinya pada ketika ini saya kira hampir 100% bercakap mengenai kehilangan ini. Saya suka petik juga ini antara Twitter Datuk Seri Musafar Mohamad, Menteri MITI. Katanya beliau pada ketika ini berada di KLIA untuk memberi sokongan kepada keluarga pegawai MITI dalam penerbangan MAS MH370, di mana saudara Sofwan seorang pegawai yang cemerlang katanya. Dan Datuk Seri Syahrizad juga dalam Twitternya mendoakan untuk penumpang pesawat MAS serta keluarga dan orang tersayang, tears in the heart. Itu antara kata-kata pimpinan kita di laman maya. Dan pada ketika ini seperti yang kata Syahril, pada ketika kita semua sibuk memperkatakan tentang mungkin apa yang berlaku pada pesawat yang hilang itu, aspek keselamatan tidak boleh dikompromi. Disebabkan itu juga pihak berkuasa tidak boleh dengan sewenang-wenangnya menyebarkan maklumat berkenaan dengan aspek keselamatan kepada umum. Jadi yang penting ketika ini jangan melakukan sebarang spekulasi sehingga kita mendapatkan maklumat rasmi daripada pihak yang berwajib. Sebab itulah maklumat yang tidak sahih mengenai kehilangan pesawat MH370 yang tersebar luas di laman sosial harus dihentikan. Bukan sahaja mengganggu proses operasi mencari dan menyelamat yang masih berlangsung ketika ini, malah ia juga boleh menyinggung perasaan dan ketenteraman keluarga penumpang. Ya, pada ketika ini kita nak dapatkan gambaran dan juga pandangan seorang penganalisis media, Profesor Madya Dr. Ismail Swalman, yang pada ketika ini mungkin sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof. Prof juga mengikuti perkembangan mengenai kehilangan pesawat MH370 sejak pada awal, dan juga Prof melihat di laman maya bagaimana Prof pada ketika ini. Okey, saya juga mengikuti perkembangan tentang kehilangan penerbangan MH370 itu, tetapi saya pun jadi bingung yang mana satu sebenarnya cerita ini, sebab terlalu banyak besi-besi yang tidak sahih yang wujud, terutamanya dalam media sosial, dengan Twitternya, dengan berbagai Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi saya ingin nyatakan bahawa sebenarnya jika kita mengguna salah media ini, dia menyebabkan masalah insiden ini bertambah heboh ataupun bertambah gawat, kerana terlalu banyak versi spekulasi yang dinyatakan oleh orang-orang yang bukan pakar dalam bidang ataupun orang yang tidak sepatutnya atau tidak selayaknya menyatakan tentang satu spekulasi. Saya ingin juga nasihatkan kepada supaya pengguna-pengguna media sosial ini supaya mematuhi etika dari segi penggunaannya, supaya tidak menyebarkan satu-satu maklumat yang tidak pasti yang akan menyebabkan masalah kepada pengurusan operasi untuk menyelamat insiden pesawat MH370 itu. Dan kita perlu juga menghormati arti perasaan keluarga-keluarga mangsa yang mereka dalam keadaan yang mungkin gundah gulana, sedih dan sebagainya. Tambah lagi dengan pelbagai spekulasi yang menyebabkan kalau dia berlaku pada keluarga kita pun, saya rasa kita akan rasa menyebabkan kita terlalu tertekan dalam keadaan ini. Saya fikir bahawa adalah baik untuk biarkanlah pihak pemerintah, pihak kerajaan yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini dengan teknologi, sistem pengesanan dan sebagainya untuk menguruskan segala konflik yang berlaku ini. Dan jika kita terus mengadakan spekulasi dalam bentuk media sosial, itu menyebabkan kadang-kadang mewujudkan permasalahan dari segi yang mana satu betul, mana satu tidak betul. Sedangkan credibility mengikut kajian media adalah lebih kepada mainstream media ataupun media-media utama, sepertinya televisyen, radio ataupun akhbar-akhbar yang memang telah pun diiktiraf oleh pihak pemerintah. Jadi dari satu sudut kita melihat seolah-olah macam ada sesuatu pertandingan di laman maya, macam media satu sudutlah, tetapi macam orang ramai berlumba-lumba untuk memberikan update terkini. Bagaimana situasi itu, Prof? Itulah kadang-kadang orang yang tidak pakar dalam bidangnya nak tunjuk pakar dan mengambil kesempatan, seolah-olah mereka itu macam tahu segala-galanya, sedangkan teknologi dan juga operasi pengasanan itu ada pada Jabatan Penerbangan Awam.
yang telah memang bertanggungjawab terhadap misi penerbangan mana-mana penerbangan pun. Jadi dengan radar sebagainya, mereka tu yang sebenarnya mendapat maklumat yang sahih dengan teknologi pengetahuan dan sebagainya, dan update tu sepatutnya datang daripada pihak yang telah dipertanggungjawabkan. Ya, kerana kadang-kadang kita hanya membuat satu teori tertentu tanpa hipotesis yang tepat, yang hanya menyebabkan kadang-kadang dia menjadi satu isu politik pulanya. Dia akan jadi satu isu politik seperti mana pencerobohan di Lak Datu satu ketika dulu. Benda yang sama berlaku sekarang ni, iaitu mereka membuat banyak spekulasi tertentu yang akhirnya kita jadi macam bingung, rakyat jadi bingung. Mana satu sebenarnya, ada cakap dah terhempas, ada cakap dah mendarat di Nanning dan macam-macam lagi kan. Jadi itu sebabnya jika kita mengikuti perkembangan media sosial semata-mata tanpa melihat mainstream newspaper ataupun media-media utama elektronik, radio dan TV, menyebabkan kita hanya percaya kepada satu fakta yang tidak sahih. Itu yang saya ingin ingatkan kepada pengguna media sosial ini supaya lebih bertanggungjawab dalam hal penggunaan media sosial ini, supaya tidak menyebabkan reputasi pihak-pihak tertentu tercalar kerana penggunaan media sosial ini, sedangkan negara-negara lain di semua rata dunia ni dah ingin menyumbangkan kepakaran dan menghantar misi-misi penyelamat. Even Obama sendiri pada mereka terdekat dan negara-negara jiran, negara pakar pun juga ingin mencari. Cuma kerana kena ingat bahawa mangsa yang terlibat lebih kurang dalam 293 itu bukan saja rakyat Malaysia, dia daripada pelbagai rakyat seluruh dunia. Itu sebabnya saya ingin ingatkan kembali supaya biarlah, dan I think the most important ialah biarlah pihak bertanggungjawab saja yang membuat kenyataan dan kita ikutilah kenyataan daripada radio, televisyen dan juga akhbar-akhbar utama sahaja. Baik, Prof, apabila maklumat-maklumat yang kononnya diterima ini menerusi laman sosial dan blog dan sebagainya mengatakan bahawa ada sumber yang didapati daripada berita tersebut adalah daripada mungkin berita agensi berita antarabangsa, diberi contoh di sini. Jadi apabila masyarakat mula membeza-bezakan contradiction ataupun perbezaan antara apa yang dilaporkan oleh agensi berita antarabangsa dan juga apa yang kerana kami di sini adalah hanya boleh memberikan maklumat terkini apabila mendapat maklumat rasmi daripada pihak berwajib. Jadi apa mungkin yang boleh dikongsikan oleh Prof kepada masyarakat kita sekarang ini yang mungkin kurang percaya ataupun menganggap bahawa mungkin media tempatan ini agak lambat daripada segi menyampaikan maklumat itu, sedangkan kami menunggukan maklumat rasmi ketika ini. Itu satu senario juga, Prof. Sebenarnya apapun dia bermula dari mana stesen ataupun dipanggil taksi itu bergerak atau dari segi penerbangan. Apabila saya melihat dari segi perkembangan dan saya mendengar pada pakar-pakar tertentu, dia bermula daripada KLIA, maka sumber daripada KLIA iaitu Jabatan Penerbangan Awam Malaysia inilah yang menjadi rujukan utama untuk di mana pergerakan dan sebagainya. Jadi walaupun saya faham apa yang dimaksudkan, contohnya ada agensi dari Reuters, macam konon telah ditemui di sana dan di sini kan. Tetapi persoalannya adakah sahih berita tersebut? Satu. Yang kedua, kerana kadang-kadang seperti mana dalam dunia kewartawanan ni, mereka akan menjadi skop ataupun mencari spot utama tu. Mana-mana syarikat ataupun mana-mana pihak yang kononnya dapat mengutarakan satu idea baru ataupun penemuan baru, maka dia akan dapat rating tinggi di situ. Jadi kadang-kadang persaingan dalam pemberitaan ini yang menyebabkan berita-berita yang tidak tepat itu ataupun tidak sahih itu disalahtafsirkan dan boleh menyebabkan permasalahan kepada misi penyelamat. Jadi itu sebabnya apapun saya fikir bahawa yang penting sekarang kat Malaysia yang berlaku datang daripada KLIA, maka sumber utamanya mesti daripada KLIA. Namun apabila timbul berlaku beberapa insiden seperti ini, maka kerjasama di antara pihak-pihak dalam kepakaran itulah yang akan menyumbang, dan segala maklumat dari pengurusan media perlu dibuat. Itu sebabnya apa yang dibuat oleh pihak kerajaan Malaysia ni dengan mengadakan satu pengurusan komplit, iaitu kawal media dahulu, kemudian kawal satu-satu kes itu. Dan kita dapat lihat contohnya macam berlaku di sebuah hotel di KLIA, sama-sama hotel, di mana press statement telah pun dikeluarkan oleh pihak berwajib
Perdana Menteri dah berjumpa dengan keluarga mangsa di situ, dan ini menunjukkan bahawa pengurusan isu dari segi perhubungan awam atau PR ni itu betul. Sebabnya kita tidak boleh menafikan tentang apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang, dan saya fikir itulah sepatutnya dan dilakukan oleh kerajaan, iaitu pengurusan konflik, iaitu mengurus satu konflik itu dan juga mengurus media. Sekarang ni permasalahan timbul ialah terlalu banyak besi-besi media yang tidak sahih yang boleh menyebabkan kebingungan, keresahan kepada rakyat, apatah lagi kepada keluarga mangsa. Ini yang permasalahan yang timbul sekali. Baik, Prof, terima kasih Prof. Profesor Madya Dr. Ismail Suaman, penganalisis media yang berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku ketika ini, Syahril, di laman sosial ataupun di media sosial ketika ini. Jangan membuat sebarang spekulasi sehingga sekali lagi perlu diingatkan di sini maklumat rasmi dikeluarkan oleh pihak berwajib sendiri tentang apa yang sedang berlaku ketika ini. Hanim tadi bertanyakan Prof mengenai antara media tempatan dan juga media asing. Saya suka petik ada sahabat saya, seorang wartawan juga di laman maya kemarin, katanya kita tak boleh halang tengok laporan media luar, tapi tak payahlah sampai pelekeh laporan media tempatan. Again, most of us report based on fact. Ini suara seorang wartawan. Jadi kita mengharapkan kami di barisan media akan hanya melaporkan apabila kita sudah pun mendapatkan maklumat terkini berdasarkan fakta yang jelas. Dan satu lagi perlu saya tambah di sini, Syahril, yang penting ketika inilah menjaga sensitiviti saudara mara dan juga keluarga penumpang yang ketika ini kita tidak tahu lagi nasib mereka ketika ini. Jadi seperti yang Syahril kata tadi dan juga rakan Syahril tadi, saya setuju bahawa buat masa ini yang penting ialah sama-sama kita doakan keselamatan mereka, dan sekali lagi spekulasi itu tidak perlu timbul sebenarnya pada waktu ini.